Semasa saya travel, kadang-kadang orang nampak saya di restoran atau mengenali saya dan kadang-kadang lepas diorang ambil selfie, kadang-kadang juga mereka mahu berbual. Jadi kami duduk dan berbual dan ketika kita bersimbang banyak kali ia pasal hal keluarga. Ini anak perempuan saya, kamu tahu tak? Dia ni dulu biasa solat. Dia selalu solat setiap hari. Dan sehingga dia berumur 12-13 tahun, saya pastikan dia solat 5 kali. Dan kemudian setelah masa berlalu, dia berumur 18, dia pergi ke college. Dan sekarang saya tak tahu jika dia ni solat ke tak. Boleh tak kamu nasihatkan dia ni sikit? Bagi tahu dia apa-apa ke? Dan anak perempuan yang duduk di sebelahnya itu menjelengkan matanya seperti, Ya Allah, alamak. Seperti dia baru saja dimalukan. Jadi pertama sekali saya katakan saya meminta maaf kepada anak perempuan tu. Sorry. Dan ibu dia cakap, saya send semua video kamu kepadanya tau. Saya minta maaf kerana ibumu send video saya kepada kamu. Pertama kali izinkan saya meminta maaf mengenai perkara itu ya. Tetapi selepas itu, masalahnya ialah kita harus memahami sesuatu. Kita percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengawal setiap daun di setiap pokok. Allah mengawal setiap pergerakan setiap lebah yang berterbangan. Allah mengawal setiap langkah yang diambil oleh setiap semut. Dan saya bertanya, adakah anda mempercayai kawalan ini yang dimiliki Allah? Ya, kami percaya. Jadi mengapa anda fikir anda dapat mengawal anak anda? Siapa yang berkuasa di sini? Siapa yang akan mengawal nasib anak-anak kita? Apa yang akan mereka lakukan dan apa yang tidak akan mereka lakukan? Setelah mereka menjadi dewasa, maka pilihan mereka telah menjadi pilihan mereka sendiri. Kita harus faham, satu-satunya tugas kita adalah untuk mengingatkan saja. Tetapi walaupun begitu, dengan cara yang sangat lembut. Dan beberapa ibu bapa, ia bukan hanya ibu bapa, boleh jadi adik-beradik atau pasangan, sesiapa pun. Kita mula berfikir, tak, apa yang saya buat hanya untuk mengingatkan. Tapi ya, mengomel, membebel tidak sama dengan mengingatkan. Menyindir tidak sama dengan mengingatkan. Mengkritik seseorang atau membuat seseorang merasa seperti sampah tidak sama dengan mengingatkan. Memalukan seseorang tidak sama dengan mengingatkan. Oh, kamu tak solat kan? Tidak, saya ingatkan dengan lembut. Macam mana kamu mengingatkan? Kau akan terbakar kat neraka kalau kau teruskan macam ni tau. Ini bukan cara anda mengingatkan seseorang. Anda berharap mereka berpakaian seperti yang anda mahukan. Berkelakuan seperti yang anda mahukan. Solat dan kemudian ajukan soalan yang suka kepada orang yang mahu melakukan itu. Saya hanya berharap anak saya bersolat. Dan anak anda datang rumah anda mau berjumpa, dia bekerja jauh di luar bandar, dia datang melawat anda. Dan apabila dia melawat anda pula berkata, pergi solat. Dan kemudian dia pergi solat. Okeylah, saya solat. Dan ketika dia solat, mengapa dia solat? Maksud saya jika dia akan melafazkan niatnya tidak akan berbunyi seperti, sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia akan katakan, sahaja aku solat 4 rakaat, sebab nanti mak aku komplain. Allahu Akbar. Niat itu bukan untuk Allah lagi. Dia tidak melakukan itu untuk Allah. Jadi apakah kebaikannya? Innamal a'malu bil niat. Tindakan hanya baik jika niat mereka betul. Tidakkah semua kita tahu tu? Oleh itu, jika kita cuba mengawal apa yang dilakukan oleh orang lain, dan sekarang mereka melakukannya, kerana kami yang mahu mereka melakukannya, dan kami yang memaksa mereka melakukannya, atau kami yang menekankan mereka untuk melakukannya, atau kita yang membebel kat mereka untuk melakukannya, maka mereka akan melakukannya dengan alasan dan niat yang salah, yang menjadikan ia tidak bernilai. Ia sama sekali tidak bernilai. Dan di sini kita perlu ingat apa yang diajarkan kepada Rasulullah SAW adalah kebenaran berat yang mendalam. Bukan kita yang boleh kontrol orang. Bukan kita yang ada kuasa. Kita tidak dapat mengawal manusia lain dan apa yang mereka buat. Tiada siapa pun kita boleh kontrol. Tidak kira betapa sayangnya kita kepada mereka. Tidak kira berapa banyak yang kita fikir yang kita ni bertanggungjawab terhadap mereka. Dan itulah perkara seterusnya. Ibu bapa berasa seperti mereka bertanggungjawab. Pasangan mungkin merasa seperti mereka bertanggungjawab. Kakak atau abang mungkin merasa mereka bertanggungjawab. Kan? Saya bertanggungjawab. Adik saya sudah mahu hanyut jauh tu. Dia buat perkara buruk lah. Saya perlu menghalangnya. Saya bertanggungjawab untuknya. Seseorang bapa mungkin merasa bertanggungjawab. Seseorang ibu mungkin merasa bertanggungjawab. Masalahnya, tidak ada siapa yang akan merasa lebih bertanggungjawab daripada Rasulullah SAW. Tiada siapa. Tidak ada yang lain yang akan mempunyai lebih dari rasa bertanggungjawab dan beliau sememangnya merasakan bebannya itu. Kesakitan orang yang tidak mahu mendengar langsung, orang yang hanyut jauh, beliau memang merasakan kesakitan itu. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memberitahunya.
Ada kenyataan walaupun ia ada dalam fikiran kamu, hati kamu lupa dan hati kamu perlu ingat bahawa kamu tidak dapat membimbing sesiapa sahaja yang kamu sayangi. Dan apabila anda melihat sesiapa yang anda sayangi pergi kepada bahaya, jika anda melihat anak anda menuju ke kolam renang dan mereka tak tahu berenang, jika anda melihat seseorang nak aksiden, jika anda melihatnya, anda mahu cuba stopnya. Itulah yang kita mahukan secara semula jadi. Ia seperti rasa pelindung yang dalam diri kita yang Allah masukkan ke dalam semua manusia. Kami ingin melindungi mereka yang kami sayangi, tetapi kita mesti melakukannya setelah memahami bahawa hal mengenai panduan, petunjuk, taufik, hidayah ketika mengubah tingkah laku seseorang, bahawa kita mesti mengikut model yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Semasa beliau diberitahu hakikatnya, satu-satunya tugas kamu adalah untuk mengingatkan sahaja. Kamu tiada kawalan ke atas mereka. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu sama sekali tidak mengawal mereka. Kamu tidak dapat membimbing sesiapa sahaja yang kamu sayangi. Allah sebenarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya, dia membimbing sesiapa sahaja yang dia mahukan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before you continue this video, I'd like to tell you that the second volume of our art book, the Book of Illustrated of Quran, can be ordered right now. You can support us by buying this book for your niece and nephew. Link in the description below. Assalamualaikum.